Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini dan perinciannya dalam segmen Esensi. Strategi dalam meningkatkan tahap keterjaminan makanan di negara ini sedang dirangka. Ia bukan sahaja melibatkan syarikat-syarikat besar, malah mengambil kira keperluan golongan petani serta peladang di peringkat akar umbi. Perkara tersebut akan dibentangkan di peringkat kabinet dalam masa terdekat. Antara fokus utama adalah mengenal pasti jenis dan kualiti benih tanaman serta bakar haiwan ternakan. Maklum balas daripada pemain industri juga akan diambil kira. Projek perintis akan diperkenal bagi mengatasi kesesakan di pejabat pengeluar pasport tertentu. Ini melibatkan permohonan dalam talian dan pengambilan pasport sahaja. Ia sebagai langkah mengatasi kesesakan di Jabatan Imigresen. Sebanyak 2.8 juta pasport dikeluarkan sepanjang tempoh pasca pandemik COVID-19. Peningkatan 4 kali ganda berbanding tempoh sebelumnya. Kebajikan warga Lembah Pantai didahulukan bagi pemilikan projek perumahan mampu milik. Usaha itu dilihat dapat mengurangkan kepadatan isi rumah. Ini terutama di kawasan projek perumahan rakyat PPR di sekitar kawasan berkenaan. Selain itu, untuk menyelesaikan isu kerosakan lift, pihak berkenaan akan berbincang dengan DBKL dan KPKT. Pekebun Kecil Getah menzahirkan rasa syukur dengan bantuan khas keuangan Aidilfitri BKKA yang akan diterima. Ini kerana ia dapat meringankan bebanan keuangan dan memenuhi keperluan sempena sambutan Aidilfitri. Sebanyak RM63.75 juta diperuntuk kepada Pekebun Kecil Getah. Seramai 318,642 pekebun kecil Getah bakal menerima RM200 setiap seorang bermula minggu hadapan. Pelaksanaan menu rahmah perlu diperkasa dan dikaji semula untuk memastikan perkhidmatan itu memberi manfaat kepada peniaga dan rakyat. Satu sistem dan mekanisme perlu diadakan melibatkan agensi berkaitan bagi membantu peniaga dan penjaja melaksanakannya secara berterusan. Kajian berkenaan dijangka dilaksanakan KPDN selepas sambutan Aidilfitri. Kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan PBT disaran memanfaatkan unit Malaysia Mudah atau My Mudah yang dilaksanakan di bawah Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC. Inisiatif tersebut dilihat dapat membantu menarik lebih ramai pelabur sekaligus melonjakkan produktiviti dan daya saing. Beban peraturan tidak wajar kepada peniaga juga dikurangkan serta memantapkan lagi ekosistem perniagaan. Sehingga kini 174 unit My Mudah telah ditubuhkan. Program inisiatif Bitara Madani kini melaksanakan pelbagai usaha untuk memberi lebih keselesaan kepada orang ramai. Antaranya mengurangkan kesesakan di hospital dan KLIA serta pembangunan sekolah daif di seluruh negara. Kesemua inisiatif tersebut dikelolakan oleh pasukan petugas khas reformasi agensi STAR. Meningkatkan kesedaran dalam kalangan warga pendidik dan ibu bapa untuk mengawal penularan COVID-19. Itu pendekatan yang diambil oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Aspek pematuhan dilaksanakan di semua peringkat bagi menangani wabak itu. Ibu bapa berperanan penting dalam memastikan aspek kesihatan dan kebersihan anak-anak bermula dari rumah. Langkah perluas bantuan e-dompet 2023 sebanyak RM200 kepada semua mahasiswa membuktikan kerajaan mendengar suara mahasiswa. Selain menyedari golongan itu perlu dibantu tanpa mengira kumpulan umur. Pemberian itu sejajar ambilan kemasukan mahasiswa ke universiti yang bukan sahaja berusia 18 hingga 20 tahun, malah ada juga melepasi umur 21 tahun. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX berharap agar tarikh pembayaran gaji penjawat awam diawalkan kepada 14 April ini. Selain turut disekalikan dengan bantuan khas kewangan Aidilfitri berjumlah RM700. Ini kerana inisiatif bayaran gaji awal dapat memberi kelegaan kepada penjawat awam. Puspakom anjur kempen pemeriksaan kenderaan sukarela secara percuma kepada semua pemandu dan pemilik kenderaan persendirian. Kempen itu bermula esok hingga 20 April sebagai langkah memastikan keselamatan pemanduan pada Aidilfitri. Unit pemeriksaan bergerak juga ditawarkan bagi pemeriksaan percuma di beberapa lokasi terpilih yang disenaraikan dalam laman web Puspakom atau Facebook.
53 notis arah timbang kepada kenderaan perdagangan oleh JPJ Perlis bagi tempoh Januari hingga Mac. Ini melibatkan pemandu lori jenis tipe, kargo dan pengangkut simen kerana membawa muatan secara berlebihan. Sebanyak 35 kes saman dikenakan kepada pemilik dan pemandu lori. 16 notis saman bagi kesalahan gagal hadir timbang pula dikeluarkan kepada pemandu lori yang ingkar. Penguatkuasaan bertujuan mengurangkan kadar kemalangan dan kematian pengguna jalan raya. 2 lelaki maut manakala seorang lagi cedera dalam kemalangan di Sri Gading, Jalan Keluang Batu Pahat, Johor pagi tadi. Insiden membabitkan sebuah kereta yang terbabas dan merempuh 2 lagi kenderaan di dalam bengkel berdekatan. Mangsa berusia 19 dan 22 tahun disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan. Seorang mangsa yang cedera berusia 20 tahun dibawa ke hospital untuk rawatan. Sebanyak 26,000 liter minyak diesel bersubsidi dirampas di Padang Besar Perlis. Rampasan dibuat melalui UPS Tiris di sebuah premis pemborong minyak diesel. Pemborong berlesen yang berurusan dengan barang kawalan wajib menyenggara buku stok barang kawalan. Kegagalan berbuat demikian boleh dikenakan tindakan mengikut Peraturan 13 Peraturan Kawalan Bekalan 1974, manakala Peraturan 11 untuk bekalan diperoleh meragukan. Individu disyaki bermain mercun hingga menyebabkan 2 mangsa cedera dalam kejadian di Kampung Cangkat Gombak sedang diburu. Kejadian tersebut dipercayai berlaku pada tengah malam 31 Mac lalu. Insiden mengakibatkan seorang lelaki dan wanita masing-masing berusia 19 dan 24 tahun cedera di peha dan telinga. Usaha mengesan suspek masih diteruskan. Kes disiasat mengikut Seksyen 435 Palang 324 Kanun Keseksaan. Pertambahan penjualan mercun kini membimbangkan dengan kemungkinan peniaga mengambil kesempatan menjual mercun berbahaya. Kes-kes melibatkan kecederaan dan melibatkan kematian mungkin berlaku. Permit yang dikeluarkan polis diharap mengikut prosedur operasi standard. Ini agar penjualannya dapat dikawal di pasaran. Pemilik kedai langsir di Limbang melecur selepas kedai 2 tingkat miliknya di Jalan Buang Siul terbakar. Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon 7 Limbang menerima panggilan kecemasan pada pukul 10.30 pagi. Rumah kedai 2 tingkat itu terbakar di tingkat 1, memusnahkan hampir 40% kedai. Pemilik kedai berusia 49 tahun menerima rawatan awal di lokasi. Seorang pekerja lelaki berusia 18 tahun terselamat. Punca serta jumlah kerugian masih dalam siasatan. Di Miri, sebuah bot tunda ditahan kerana gagal mengemukakan lesen penghantaran domestik DSL selain tidak melaporkan kepada pegawai pelabuhan berkenaan pertukaran nakoda. Bot itu ditahan semasa dalam pelayaran ke Kuala Baram. Dikendalikan oleh 8 orang warga asing dan seorang warga tempatan yang berumur lingkungan 27 hingga 70 tahun. Kes disiasat di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. Pertubuhan Kerjasama Islam OIC memberi amaran mengenai konfrontasi agama berikutan sebuah serbuan rejim Israel ke atas Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis. Keganasan semakin memuncak di seluruh Palestin selepas tindakan tentera Zionis itu. Serangan roket dari semenanjung Gaza dan Lubnan dilancarkan dan Israel bertindak balas dengan serangan udara. OIC mengutuk sekeras-kerasnya tindakan ganas tersebut. PBB digesa mengambil tindakan segera menghentikan provokasi Israel. Pihak tentera mengesahkan Israel melancarkan serangan balas roket ke Syria awal pagi ini. Serangan itu dibuat selepas 6 roket dilaporkan dilancarkan ke arah Israel pada malam Sabtu dilepaskan dari Syria dan mendarat di dataran tinggi Golan yang diduduki Israel. Sebuah dron juga pada masa ini menyerang Syria selepas roket dilancarkan ke wilayah Israel. Pendatang Yahudi menyerbu halaman Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis Timur sambil dikawal ketat oleh polis Israel. Anggota polis mula dikerah mengelilingi Masjid Kiblat dan tidak membenarkan rakyat Palestin yang berada di dalam masjid untuk keluar. Pendatang Yahudi kemudiannya diberi kawalan keselamatan ketat ketika memasuki Masjid Al-Aqsa. Warga Palestin yang tidak dibenarkan masuk menunaikan solat subuh di luar masjid.
Sekurang-kurangnya 44 orang awam terbunuh dalam 2 serangan pengganas di wilayah Sahel di utara Burkina Faso pada Khamis. Kumpulan pengganas menceroboh kampung Kurako dan Tondobi, membunuh dan menyebabkan kecederaan serta kerosakan harta benda. Sejak 2015, serangan seumpama itu telah meragut banyak nyawa dan menyebabkan beribu-ribu lagi hilang tempat tinggal. Susulan tindakan Beijing melancarkan latihan ketenteraan di sekitar Taiwan bermula semalam, Amerika Syarikat menggesa China supaya bertenang. Jurucakap Jabatan Negara berkata, Washington kekal terbuka untuk berbincang dengan Beijing. Amerika Syarikat juga menegaskan punyai komitmen terikat pada perjanjian untuk mempertahankan sekutunya, terutama Jepun. Banjir di timur laut Brazil menyebabkan komuniti terpencil Maranhão berdepan kesukaran. Terdapat hampir 8,000 penduduk yang terputus bekalan makanan memerlukan bantuan segera. Institut Meteorologi Kebangsaan Brazil INMET mengeluarkan amaran hujan lebat dijangka akan berterusan di seluruh negeri itu sehingga hari ini. Runtuhan bangunan 4 tingkat di Marseille, Perancis telah mencederakan sekurang-kurangnya 2 orang. Kejadian kebakaran turut menjejaskan usaha mencari dan menyelamat mangsa lain yang mungkin terperangkap bawah runtuhan. Setakat ini, 11 orang dipindahkan dari 2 bangunan berdekatan. Di sebalik ketegangan berterusan Amerika Syarikat dan China, Malaysia berazam meneruskan kerjasama dengan 2 ekonomi besar dunia itu. Kedua-dua negara berkenaan merupakan rakan dagang utama dan pelabur penting kepada negara. Malaysia kini kembali berada dalam radar pelabur global berikutan minat kedua-dua negara berkenaan untuk tingkatkan pelaburan mereka. Kehadiran lebih banyak pelabur dan usahawan China ke Malaysia dan sebaliknya dijangkakan susulan kejayaan lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke negara itu. Masa depan Malaysia dan China diyakini lebih cerah dalam aspek perniagaan. Ini memandangkan kedua negara aktif bekerjasama bagi memastikan meningkatkan penglibatan dua hala. Usaha pemimpin kedua-dua negara akan membawa lebih banyak manfaat kepada sektor perniagaan dan pelaburan, seterusnya meningkatkan perdagangan. Granatom Ventures 9 Berhad melupuskan 100% pegangannya dalam Iskandar Malaysia Studio 9 Berhad IMS kepada Studio Management Services 9 Berhad SMS. Langkah syarikat milik penuh Khazanah Nasional itu bertujuan menarik pelaburan asing serta membawa manfaat ekonomi dan sosial kepada Malaysia. SMS dijangka meningkatkan lagi perkhidmatan yang disediakan oleh IMS kepada industri. Khazanah kekal komited untuk mengekalkan manfaat limpahan ekonomi yang positif kepada ekonomi sosial. CIMB Bank dinobatkan sebagai bank runcit terbaik di Malaysia pada Anugerah Kecemerlangan Global dalam Perkhidmatan Kewangan Runcit 2023 oleh The Asian Banker. Pengiktirafan ini selaras fokus CIMB untuk menerajui keutamaan digital dalam menawarkan pengalaman pelanggan lebih baik. Ia sekaligus menyumbang kepada kecekapan kos dan prestasi perniagaan keseluruhan. Sekurang-kurangnya 50 koperasi sekolah disasar mencapai perolehan RM1 juta menjelang 2030. Secara keseluruhan, terdapat 2,500 buah koperasi sekolah di seluruh negara dengan lebih 2 juta keanggotaan. Koperasi sekolah berperanan penting dalam meningkatkan sumbangan kepada sektor koperasi negara. Saudara, paparan itu mengakhiri Kanta 744. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Syahril Sarapudin dan Margaret Gambang untuk paparan lebih komprehensif. Salam Malaysia Madani.